Dunia pada hari ini telah dan sedang merasakan tanda-tanda itu. Betul? Kita dah masuk. Dan kita kena tahu tanda-tanda ini bukan setakat kita mengetahuinya. Kita kena tahu what action to take. Apa langkah-langkah kena buat. Dan tanda itu artinya apa pada diri kita. Tanda-tanda itu semua adalah ujian bagi kita. Tanda kiamat zina banyak. Tanda kiamat arak banyak. Tanda kiamat hiburan banyak. Itu bukan setakat untuk kita tengok dah tanda dah keluar, bukan untuk kita elak daripada tanda, daripada menjadi sebahagian daripada tanda-tanda itu. Kalau kita berjaya, kita menang dapat mengelakkan tanda-tanda yang kecil, nanti tanda yang besar nanti lagi cabarannya tahu iman kita. Tapi kalau tanda yang kecil saja kita dah terikutkan ini dah terikut. Zinanya belum, tapi zina mata hari-hari. Minum arak tidak, tapi tengok kilang arak kita diam macam tak ada apa-apa, macam tengok kilang baju aja kita tengok. Sebesar-besar kilang arak kita dapat tengok sama 2-3 berderet lagi di tengah jalan. Kita tengok kita buat bodoh saja. Arak berleluasa, bagaimana kita? Bagaimana tindakan kita kalau kita orang yang mampu tindak? Bagaimana perasaan kita kalau orang yang paling-paling tidak ada rasa dalam hati, ya? Alat-alat muzik, bidu wanita, perempuan hilang malunya, semua itu bagaimana kita? Kalau kita dapat berjaya dengan tanda-tanda itu, mudah-mudahan apabila tiba peperiksaan yang lebih besar, ujian yang lebih besar, mudah-mudahan kita lulus. Kalau ujian yang kecil, peringkat awal kita sudah kalah, dan kita tak sedar pun kita dalam ujian, kita macam mana kita nak menang pada peringkat yang berikutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dipeliharakan, diberikan mata hati yang celik, dapat lihat ini tanda, ini ujian dari Allah Ta'ala, ini benda aku kena elakkan, ini benda dah keluar, tak lama benda besar lagi akan keluar, benda ni dah keluar, dah mencabar iman aku, tak lama akan keluar benda yang lebih mencabar lagi nanti. Jadi kita mohon, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala. Bahkan debaran jantung dunia akan sentiasa dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa ganjil yang akan terjadi dari masa ke masa. Kita hari ini merasakan kemerosotan umat Islam. Para ulama berkurangan, godaan hebat terhadap iman. Sekarang dah rasa, ya. Ketika Syekh Fahmi Zamzam tulis kitab ini, belum lagi sangat sebagaimana hari ini. Masih berapa puluh tahun yang lepas. Kitab ni tahun berapa? Siapa boleh tengok? Ya. 1979, ya, dah terasa begini. Apatah lagi kalau zaman kita sekarang ini, ya. Apalagi zaman kita sekarang ini. Kemungkaran berleluasa di tengah-tengah masyarakat. Dulu kita masih kecil, ya. Saya masih kecil, kalau guru-guru kita baca hadis-hadis gini, akhir zaman orang pagi beriman, petang kafir, petang beriman, pagi kafir, zina melata-lata, kita dalam hati kita, zaman tu teruknya. Tak ada orang larang ke? Sebab zaman kita dulu, kalau bikin satu benda buruk saja, kecohnya satu kampung. Kalau bikin apa satu benda-benda yang jelek-jelek saja situ, kiai-kiai bersuara, tuan-tuan guru bersuara. Segera dia benteras. Zaman dahulu. Tak cukup kiai-kiai, orang-orang yang rambut panjang ni pun kalau masjid dikacau, mereka tak terima. Mereka tak terima. Yang bertetu-tetu ni pun kalau lah agama Islam dikacau, mereka tak terima. Tapi sekarang kita tengok, betul lah dah berlaku depan mata. Na'udzubillah. Rumah-rumah zina punya banyak di mana-mana. Allah. Kedai arak punya banyak di mana-mana. Dan orang tak boleh tercakap apa-apa pun. Yang ada perasaan tengok tapi tak boleh tercakap apa-apa. Yang ada tengok macam tak ada benda apa-apa pun. Allah, na'udzubillah, berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Keruntuhan moral, gempa bumi demi gempa bumi dan peperangan demi peperangan, semuanya sudah berlaku, ya. Semua sudah berlaku. Manakan tidak, ya, Nabi mengatakan, ya, kita akan tiba satu zaman, ya, kita akan dikeroyok, diterkam oleh beberapa golongan orang-orang yang tak beriman. Bukan satu tim saja tahu. Few teams akan datang. Setiap satu panggil gengnya nak keroyok kita. Jadi seperti juadah yang lazat, kata Rasulullah. Lazat kita ni bagi mereka lazat. Mereka nak terkam beramai-ramai. Sahabat bertanya, adakah kami ketika itu sedikit, wahai Rasulullah? Nabi bilang bahkan banyak. Tapi tak ubah macam buih laut. Buih bah. Bukan buih laut. Buih bah. Buih bah. Buih bah tu apa? Kalau buih laut tu okey juga. Dia buih saja. Buih bah tu apa? Yang dihanyutkan oleh bah. Dihanyutkan kalau masa bah, apa yang dihanyutkan? Macam-macam ada. Ada pintu terkopak. Ada tingkap dah pecah. Ada kereta dah rosak. Ada lembu dah bangkai.
Semuanya ada, macam-macam ada, tapi semua boleh pakai, satu tak ada berguna lagi. Orang dalam bidang ini ada, orang dalam bidang ini ada, orang dalam bidang ini ada, tapi dalam bidang boleh dipakai dalam sebagai agamanya, tak tahulah, wallahu alam, tanya sendiri, jawab sendirilah, ya. Ada macam-macam bidang ada dalam masyarakat Islam, tapi semua itu mendukung Islam kah? Ataupun setakat seperti buih bah saja yang tak boleh diambil manfaatnya, ya. Ramai semuanya semua. Tanda-tanda kiamat yang kecil ini sangat banyak yang telah dirasakan, hampir 100 tanda yang sekarang ini sedang kita alami, ya. Rujuk buku hadis 40 peristiwa akhir zaman, boleh dikatakan semua tanda kecil sudah keluar. Tinggal satu saja lagi, iaitu apa? Pra-Mahdi. Iaitu apa? Perang besar, perang dunia, perang antara umat Islam dikacau sehabis-habisnya. Itu belum lagi. Tinggal satu saja yang kita nampak belum lagi. Wallahu alam, sama ada kita dah diambang peringkat itu, ataupun kita tengok masih aman damai dunia ini, satu pihak demi satu pihak masih baik, umat Islam dengan orang-orang kufar masih boleh kerjasama dengan jujur. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Tapi tinggal itu satu tanda saja apabila berlaku, nanti sampai tertindas sangat umat Islam, barulah datang Sayyidina Al-Mahdi. Apa yang dapat kita katakan di sini ialah tanda-tanda yang kecil ini dari masa ke semasa semakin bertambah serius dan sudah hampir sampai ke peringkat paling teruk yang selanjutnya akan disambut oleh tanda-tanda kiamat yang besar. Era yang kecil satu keluar, habis semua. Tinggal tunggu tanda besar saja. Ya Allah, apabila tanda besar keluar Imam Mahdi saja, dah seperti tasbih putus, kata Rasulullah. Lepas tasbih putus apa? Satu-satu jatuh. Pas Mahdi, one after another. Next after next. Dengan cepat berlaku, bergolak, ya. Di mana apabila kita menemui tanda kiamat besar yang pertama, maka tanda-tanda lainnya akan segera mengikutinya. Seperti apa yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nampak satu keluar saja, cepat sekali. Allah, seram, ya. Seram. Tanda-tanda kiamat yang besar itu ialah seperti yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah ini. Jadi hadis yang kita nak baca ini ada 10 tanda yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tandanya, tetapi Nabi sebutkan tidak ikut sekuennya, ya. Nabi tidak ikut sekuennya, what come after another. Apa lepas satu-satu, tidak ikut urutannya. Maksudnya tidak ikut urutannya, tidak ikut urutan sequence of eventnya. Tetapi ikut urutan apa, kita tak pasti. Sebab Nabi kalau cakap semua tu penuh dengan hikmahnya. Seperti ayat-ayat Quran, tuan-tuan sekalian, ya. Yang ada ikut tertibnya, yang ada tidak ikut tertibnya. Seperti wuduk, ikut tertibnya. Cucilah muka engkau, kemudian dua tangan engkau, kemudian sapu kepala engkau, kemudian kaki engkau. Itu tertib. Memang follow the sequence. Yang ada Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran tak ikut sequence. Seperti yang nama para Nabi-Nabi. Allah Ta'ala sebut Nabi-Nabi yang dahulu, yang kemudian. Kemudian Allah sebut Nabi-Nabi yang lebih terdahulu. Itu tak bermakna bahawasanya Nabi Ismail lebih dahulu pada Nabi Idris. Nabi Idris dahulu. Tetapi kadang Allah Ta'ala sebut begitu, ya. Ada hikmahnya kenapa diatur begitu. Seperti urutan rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya pada kitab, percaya pada Rasul. Tidak bermakna Rasul lebih rendah daripada malaikat. Rasul lebih tinggi pada malaikat. Tetapi itu ikut sekuen penemuan kita. Kita kenal Allah dahulu. Kemudian Allah ada ciptakan malaikat. Malaikat bawa kitab-kitab, bawa wahyu. Kepada siapa? Kepada Rasul. Kita ikut sekuen itu. Bukan ikut sekuen hierarki pangkatnya. Dan dalam hadis ini pun 10 perkara, Nabi tidak ikut sekuen yang mana datang keluar dulu. Mungkin dalam ikut sekuen yang mana lebih serius. Ataupun yang mana yang paling orang lalai. Wallahu alam. Ya. Ikut sekuen. Ada sekuennya, tapi sekuen apa kita belum tahu lagi Nabi ikut sekuen apa. Mungkin tengok paling seriusnya, sebab itu Nabi sebut number 1. Second serius Nabi sebut nama tu. Mungkin ikut tentang paling banyak matinya. Mungkin ikut paling orang tak perasannya. Wallahu alam. Tetapi ini sekuen yang disebut oleh Nabi SAW tidaklah ikut urutan lepas satu-satu, tidak ikut urutan akan kejadiannya begitu, ya. Nabi sebut. Tapi tetap ada sekuennya. Apa patternnya? Kita tak tahu, ya. Kita semua tengok saja. An Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu an qala
Ittala'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadhakaru faqala ma tadhakarun qalu nadhkuru as-sa'ah qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asyara ayat fadhakara ad-duhan wad-dajjal wad-dabbah wa tulu'a asy-syamsi min maghribiha wa nuzula Isa alaihi salam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalatha khusufatin khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru dhalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Rawahu Muslim. Artinya dari Huzaifah bin Asid Al-Ghifari radhiyallahu an berkata, datang kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang kami pada waktu itu berbincang-bincang. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang kamu bincangkan? Tengok ya akhlak Nabi dengan para sahabat. Tengok pada sahabat, mereka duduk tak bual-bual kosong. Mereka duduk tak bual-bual kosong. Mereka duduk bincang perkara agama, bincang perkara kiamat, sahabat. Zaman dahulu tahu Rasulullah masih depan mata. Ni zaman kita tak nak bincang ke? Setengah pihak tak suka tahu. Kita kalau bincang-bincang tentang kiamat dia tak suka. Dia bilang ini menyempitkan hati orang. Ini makan membodohkan orang. Tidak. Tak ada sikit pun menghalang kemajuan kita. Tak ada sikit pun menghalang kita cari memajukan dunia kita. Tetapi waspada terhadap apa yang akan kita temui. Apa yang akan kita jumpa. Ya. Jadi kalau kita jangan ingat tuan-tuan sia, apabila ingat baca hadis tentang akhirat, hadis tentang kiamat, terus tak ada lain diingat nak lari dalam hutan. Tak ada diingat lain, tak ada apa nak jatuhkan pemerintah, nak naikkan Mahdi. Mahdi tak datang pada waktu itulah, Mahdi datang bahkan pemerintahan di-save oleh Mahdi. Di-save oleh Sayyidina Imam Al-Mahdi ya. Ada orang kalau ingat gaduh cerita akhir zaman saja, ingatlah apa tu nak gaduh Cina Melayu. Itu saja dia ingatkan. Dia cari can nak gaduh je tu. Hari kiamat dia nak ada can tu tanda-tanda. Bukan begitu. Ingat akhir zaman ini ya. Tanda-tanda tengok sahabat zaman mereka aman damai ya. Tak ada timbul-timbul arak ini semua belum ada. Mereka bincang perkara akhir zaman. Dan kita tengok akhlak Nabi SAW. Sahabat Nabi ni orang besar. Orang besar. Tak ada pula tengok orang bawah bincang. Nabi tengok buat bodoh saja. Ni orang-orang bawah duduk ya. Begitu ya. Nabi pun lalu. Nabi tegur siapa? Nabi bincang. Nabi join the conversation. Bincang apa ni? Mereka kami bincang kiamat ya Rasulullah. Nabi sebutkan pada mereka. Allah. Akhlak pada sahabat. Akhlak Rasulullah dengan pada sahabat. Baik. Kami menjawab, maka bersembah pada sahabat. Kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kamu melihat sebelumnya 10 macam tanda-tandanya. Kemudian baginda menyebutkan asap, dukhan ya. Kemudian dajjal. Kemudian dabbah, haiwan yang melata. Kemudian Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj. 3 kali gempa bumi, sekali di timur, sekali di barat dan sekali di semenanjung Arab. Dan terakhir sekali ialah api yang keluar dari arah negeri Yaman yang menghalau manusia ke padang mahsyar. Dan mahsyar ini bukan mahsyar akhirat nanti. Perhimpunan di dunia, ada tempat mereka berhimpun. Baik, ini semua yang mana berlaku bila kita tahu sekuennya. Tapi pokoknya Nabi tak sebut Mahdi di sini. Nabi tak sebut Mahdi di sini. Nabi sebut Dajjal. Kemudian Nabi sebut Isa alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi sebut Ya'juj wa Ma'juj. Nah, betul Ya'juj wa Ma'juj memang dalam era Nabi Isa. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan ya, Nabi ada sebutkan bahawasanya Sayyidina Imam Mahdi kalau muncul dia takbir 5 tahun. Setengah riwayat mengatakan dia bertakbir 5 hingga 7 tahun, setengah riwayat mengatakan dia takbir 7 hingga 9 tahun. Maka kalau digabungkan semua riwayat, mungkin setengah negeri pada peringkat awalnya dia dah takbir, maka dari awal dia dah takbir negeri itu, maka 9 tahun lah. Yang ada negeri pertengahan baru dia mula dapat ambil negeri itu, maka 5 tahun lah. 5 tahun lah begitu. Sayyidina Imam Mahdi. Kemudian dalam era Mahdi, Dajjal akan keluar. Dan Dajjal sebelum keluar 3 tahun kemarau. Kemudian Dajjal keluar. Dajjal punya hari 40 saja. Lepas 40 hari Dajjal, tapi itu paling dahsyat. Turun Nabi Isa alaihissalam. Turun Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa takbir 40 tahun. Jadi kita jangan ingat ya. Imam Mahdi takbir dulu 7 tahun ataupun 6 tahun.
kemudian 3 tahun kemarau, ujungnya baru keluar Dajjal, baru keluar turun Nabi Isa, baru lagi 40 tahun. Wah, banyaklah. Dia kadang-kadang dia overlap, bertimpa each other, bertimpa. Dalam kadang-kadang yang kita sangka keluar kemudian, dia punya tanda keluar dulu. Mungkin sebelum keluar Mahdi, sudah keluar kemarau dahulu. Mungkin keluar kemarau dulu, cuaca tak menentu dahulu. Keluar kemarau dulu. Kemudian dalam keluar kemarau, sementara nak tunggu 3 tahun, tengah-tengahnya tu akan berlaku perang besar. Dan tengah-tengah perang besar begitu, berlaku umat Islam tertindas sangat, baru keluar Mahdi. Jadi dalam overlap tak? Jadi bermakna lepas Mahdi keluar, tak lama Dajjal keluar. Jadi bermakna Dajjal keluar bukan di penghujung Mahdi, mungkin di awal Mahdi. Maka kemudian turun Nabi Isa, dan Nabi Isa pun mungkin keluar bukan after Mahdi, tapi Nabi Isa keluar mungkin tengah Mahdi, mungkin awal Mahdi juga. Kemudian after that, Nabi Isa dan Sayyidina Mahdi dua-dua takbir, saling bantu each other. Nabi Imam Mahdi support Nabi Isa alaihi salam. Ya. Begitu. Jadi kalau kita tengokkan 7 tahun, 9 tahun, 3 tahun, lepas tu 40 tahun, lama lagi. Mungkin overlap. Mungkin dah ada pun setengah-setengah tandanya dah ada keluar. Nabi Imam Mahdinya belum keluar, tapi perangnya dah nak dekat. Dajjal mungkin belum keluar, tapi kemaraunya mungkin sudah masuk. Wallahualam. Jadi kita jangan ingatkan one sambung, kemudian tidak ya. Satu overlap, satu belum habis overlap. Jadi waktunya singkat sekali, sama sekali sangat-sangat singkat ya perkara-perkaranya. Jadi Nabi sebutkan kepada sahabat 10 perkara ini tanda-tanda hari kiamat, 10 tanda hari kiamat. 10 tanda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah tanda-tanda kiamat yang besar yang akan terjadi di saat hampir tibanya hari kiamat. Pasti ya. Jangan nafi ya, tak boleh elak ya. Satu tanda kiamat ialah apabila orang makin tak ingat kiamat. Tanda Dajjal dah dekat keluar apabila orang tak ingat itu Dajjal nak keluar. Apabila orang tak nak ingat Dajjal keluar, apabila orang sebut ini mungkin kedajalan orang. Belum, don't relate. This one got nothing to do with Dajjal. Apabila dah keluar apa tanda-tandanya, dah mula keluar, kita tengok dia punya tipu dayanya, orang akan mengatakan mungkin ini Dajjal ke tidak. Tanda Dajjal akan keluar ialah orang makin tidak kenal itu tanda Dajjal, orang makin nafi itu tanda Dajjal. Na'udzubillah, itu tanda Dajjal makin dah dekat nak keluar makin. Tanda kiamat juga orang makin tak sangka itu tanda kiamat. Makin orang lupa bahawasanya dekat kiamat. Makin nampak tanda, makin orang ignore. Makin nampak tanda, orang masih bilang belum dan bukan, seolah-olah masih jauh lagi ya. Jadi 10 tanda-tanda yang besar yang hampir timbanya hari kiamat. Mahsyar pasti tak? Barzakh pasti tak? Kiamat pasti tak? Maka tandanya pun pastilah. Cuma dah sampai ke belum itu saja kita tidak tahu ya. Kau buka mata hati kau nampak. Kalau mahsyar pasti, kiamat pasti, barzakh pasti, dan tanda-tandanya pun pasti. Bukan bermaknanya bukan. Dari zaman Nabi mereka dah anticipate, mereka dah tunggu ini tanda. Agak-agak dengan zaman kita masih jauh lagi sangat kah? Paling-paling tidak kalau masih jauh sekalipun dah 1400 tahun lebih hampir berbanding dengan zaman sahabat. Ya, 1400 tahun, not a short period of time. Ini kan pula memang dah betul-betul nampak tandanya. Ya Allah, berikanlah kami dapat mata yang lihat, ya Allah, melihat akan tanda-tanda yang dihantarkan olehmu supaya dapat kami mengorak langkah, dapat kami persiapkan diri, dapat kami berjaga-jaga, dapat kami bertakwa kepadamu dengan sebaiknya, ya Allah. Yang pertama, 10 itu ialah, yang pertama dukhan, iaitu asap yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit seperti selsema di kalangan orang-orang yang beriman dan akan memasuki segala rongga orang-orang kafir, lalu mereka jadi menggelembung, kemudian asap itu keluar semula daripada badan mereka. Asap ini pun bila waktunya, apa keluarnya, wallahu alam. Bukan jerebu tu ya, bukan jerebu belum lagi ya. Tak tahu asap ini berupa angin, berupa kuman, tak tahu, tetapi dia akan datang ya. Ataupun sama ada asap ini ialah asap yang angin akan keluar nanti selepas wafat Nabi Isa. Akan Allah Ta'ala lepaskan angin dan mati semua orang mukmin dahulu. Wallahu alam. Tapi pokoknya akan ada asap ya, akan dapat dihidu. Sama ada menyeluruh the whole planet Earth dapat asap ini atau sebahagian saja pun tidak pasti. Tak pasti ya. Kadang-kadang setengah tanda berlaku pada setengah negeri, tak berlaku pada setengah negeri ya. Mana kita tahu? Tengok gempa,
Nabi bilang berlaku sini bermakna tidak the whole world. Tapi ada berlaku satu di sini, ada berlaku satu di sini, ada berlaku satu di sini ya. Jadi asap ni sama ada seluruh orang akan kena ataupun sebahagiannya, ataupun betul-betul nampak asapnya kepul ataupun setakat dibawa oleh angin, kita pun tidak tahu ya. Yang kedua Dajjal. Dajjal yang akan datang membawa fitnah besar yang akan menggoncang keimanan seseorang hingga akan banyak orang yang terpedaya dengan seruannya. Kita akan sampai pada bab Dajjal nanti ya. Kita akan datang sampai bab Dajjal, keluarganya, turunannya, bangsanya Yahudi, ya, Dajjal. Kulitnya hitam, matanya satu, rambutnya kerinting. Dajjal ini khilaf ulama. Sama ada Dajjal ni orang akhir zaman, iaitu dia baru newborn, kemudian dia membesar, kemudian dia brilliant dan dia boleh hidupkan sihir dan dia boleh tipu daya orang, dia boleh pengaruh orang-orang besar supaya tunduk kepada dia, ataupun dia memang orang yang sudah ada daripada sejak zaman dahulu kala. Semuanya tu ada riwayatnya dan semua Nabi tak nafi. Seperti pada zaman Nabi AS, ada orang mengatakan Dajjal ni tanda-tandanya tahu, mak dia kahwin lama tak ada anak. Dapat anak Dajjal, na'udzubillah min zalik ya. Maka zaman Nabi ada satu orang keluarga Yahudi, sepasang Yahudi, 19 tahun kahwin tak ada anak. Dapat anak, sama descriptionnya. Dan boleh baca hati orang. Orang mengatakan dia nanti dah besar jadi Dajjal. Besar jadi Dajjal akhir zaman. Dan Nabi dengan Sayyidina Umar pergi nak jumpa dia. Dia try nak baca hati Nabi tapi tak dapat baca hati Nabi. Hampir nak dapat baca hati Nabi, tak dapat. Maka Sayyidina Umar nak bunuh dia. Rasulullah bilang tak perlu Umar. Dia tu apa? Kalau betul dia Dajjal, bukan bahagian kau. Itu Sayyidina Isa yang akan bunuh dia. Kalau dia bukan Dajjal, maka tak perlu kau bunuh. Ini setakat budak kampung saja. Tak ada kena-mengena. Tapi maknanya mungkin tak ada Dajjal? Mungkin dia Dajjal. Sehingga Nabi katakan, kalau betul dia Dajjal, Isa punya bahagian. Maknanya kalau betul dia, maknanya kalau betul dia Dajjal, maknanya mungkin dia Dajjal. Dan ada pula setengah sahabat naik kapal, kemudian terdampar di sebuah pulau. Nampak satu makhluk dalam pasungan. Maka dia mengatakan, dia tanya tentang sungai ini sudah kering ke belum, Muhammad sudah keluar ke belum, tak lama waktu aku akan sampai. Ada mengatakan itu Dajjal. Dan Nabi pun tidak nafikan. Jadi Dajjal mungkin daripada orang zaman dahulu kala, kemudian zahirnya pada zaman kita nanti, ataupun orang memang newborn pada orang akhir zaman kita ini. Ama Imam Mahdi confirm orang lahir akhir zaman. Kalau kecuali Syiah kalau mengatakan Imam Mahdi sudah ada sejak zaman Nabi, dia disimpan. Salah seorang daripada rijalul ghaib mereka. Nanti apabila dia keluar baru dizahirkan. Macam Nabi Khidir begitulah, ya. Tapi kalau kita mengatakan Imam Mahdi orang akhir zaman. Dia lahir akhir zaman, dia dah membesar akhir zaman. Sekarang mungkin dia sudah ada, mungkin sudah dewasa, mungkin sudah jelajah banyak tempat di dunia memerhatikan. Dan sedang mempersiapkan diri untuk tugas itu. Tapi dia ni sendiri tak tahu Mahdi. Dia sendiri tak tahu bahawasanya dia tu adalah akan jadi Imam Mahdi. Maka kalau orang bilang, Syekh kami akan jadi Mahdi. Ataupun, Fulan ini wakil Mahdi. Jangan kau percayalah, Mahdinya pun belum tahu siapa Mahdi. Kok dia pula dah tahu bilang dia wakil Mahdi, deputi Mahdi. Alamak, kan lantik chipnya dulu, baru lantik deputinya. Takkan orang ada dah claim itu, claim ini. Semua kau jangan percaya semua tu. Kau jangan percaya. Khadam Mahdi adalah, Khadam Mahdi banyak yang Allah Ta'ala nanti untuk buat kerja, buat preparation job semua, keluar tinggal dah terlaksana. Ramai Khadam Mahdi. Khadam Mahdi itulah Khadam Rasulullah, agama Allah Ta'ala. Ya. Termasuk Imam Haddad tu Khadam Mahdi. Imam Haddad 400 tahun tu termasuk sebagai khidmat dengan Imam Al-Mahdi. Ya. Bukan Imam Mahdi banyak ikut ajaran Imam Haddad. Dajjal ya, fitnah Dajjal paling besar, paling dahsyat di seluruh sejarah anak Adam. Jadi waktu kisah bahtera Nabi Nuh, karam Nabi Nuh pun tak segempar dengan Dajjal punya landa. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud pun Halih wal Dajjal lebih zalim daripada itu. World War I, World War II, Hitler punya zaman, semuanya zaman Fir'aun, semuanya tu zaman Dajjal paling dahsyat sekali. Seluruh dunia. Efeknya ialah satu dunia sekali ya, Dajjal ya. Dia keluar, hari pertama dia keluar, 1/3 umat Islam yang bawa Imam Mahdi, tak ramai tau. Bawa Imam Mahdi tak semua ikut Mahdi tau. Tak semua ikut Mahdi, ada agak-agak ya ke tak, tapi tak mau kena bawah Mahdi juga. Ya, umat Islam.
Tapi yang ada tak selesa, yang ada ikut pun tak selesa. Yang tak ikut ramai. Yang tidak ahli sunnah wal jamaah semua tak nak ikut Mahdi. Semua tak nak ikut Mahdi. Yang ahli sunnah wal jamaah ikut tak begitu ramai. Banyak ahli sunnah wal jamaah tapi masih keduniaan tak nak ikut dia pun ada juga. Ketika itulah imannya kita tengok kuat tak kuatnya ya. Kemudian bila Mahdi keluar, mereka yang di bawah Mahdi pun ramai yang tak selesa, tak sama perwatakannya, tak sama tingkah lakunya. Maka cannot agree dengan Imam Mahdi. Dia gelisah dari bawah Imam Mahdi, tak selesa bawah Imam Mahdi. Keluar satu pemimpin ini yang kita baru dia real leader, baru minat, baru cocok dengan jiwa dia, boleh provide gaji besar, boleh provide kedudukan besar. Dia nak kembalikan orang-orang ini semua nak kembalikan hal ehwal macam sekarang ini. Orang dapat title, orang dapat nama, orang dapat pangkat, orang agama pun dengan keagamaannya dapat status tinggi. Zaman Mahdi no such thing. Macam zaman Sayyidina Umar Abdul Aziz, macam zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, sederhana, kerja semuanya lillahi ta'ala semata-mata ya. Dajjal keluar, 1/3 umat Islam yang dalam Mahdi keluar ikut dia. First day saja. Dan puluhan ribu ulama yang gelar so-called ulama lah akan keluar daripada barisan Mahdi masuk dalam Dajjal, na'udzubillah. Dajjalnya keluar akhir zaman, tetapi dah dijagakannya sejak bila? Sejak daripada zaman Nabi Adam AS dah warn, dah pesan, dah wanti-wanti akan family, akan umatnya semua tentang fitnah Dajjal. Daripada zaman Nabi Adam sudah sebut tentang fitnah Dajjal. Zaman Nabi Nuh dah sebut fitnah Dajjal. Zaman Nabi Idris dah sebut fitnah Dajjal. Apatah lagi zaman kita ini ya. Kemudian keluar seekor haiwan besar yang akan keluar dari sekitar Bukit Safa di Mekah, akan berbicara bahawa manusia sudah tidak mahu beriman lagi kepada Allah Ta'ala. Keluar haiwan. Wallahu alam spesies apa. Tapi dia keluar daripada muka bumi. Tak tahulah spesies cicak ke, yang orang dah bayangkan macam spesies dinosaur. Dia jalan sana, jalan sini. Tak tahu spesies cicak ke, spesies rabbit ke, spesies apa, tapi dia 4 kaki jalan melata di muka bumi. Spesies tikus ke, na'udzubillah lah ya, spesies kucing ke, spesies apa ke, wallahu alam. Tapi pokoknya dia haiwan yang keluar melata dan dia tengok muka orang, dia boleh sebut mukmin, kafir, kafir, mukmin. Dia macam mana orang jahat kafir sekalipun dia tengok mukmin, orang tu akan dapat hidayat, akan mati dalam beriman. Dia boleh baca, dia boleh nampak. Kalau dia bilang kafir, na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala, orang macam mana kuat iman, macam mana saleh pun, itu hanya pasang saja, bukan real. Nanti akan jatuh imannya, na'udzubillah min zalika. Dabbah akan keluar. Dan dabbah ini pun khilaf, tak tahu zaman waktu Nabi Isa kah, waktu sebelum Nabi Isa kah, waktu Dajjal punya period kah, tapi Dajjal ini dabbah akan keluar, haiwannya akan keluar. Spesies apa kita tidak tahu. Spesies dinosaur ke? Sebab sekarang diorang kan hidupkan balik kan dinosaur kan, dia cuba nak klonkan balik macam Jurassic Park tu mereka bikin ya. Kan orang boleh bikin macam-macam, dia dapat DNA dia cuba nak dia klonkan, boleh nak dihidupkan balik. Wallahu alam. Pokoknya asalnya daripada muka bumi dia keluar. Dan boleh cakap. Tak tahu orang hidupkan haiwan-haiwan ni, kau hidupkan dinosaur, dia keluar sekali rupanya boleh cakap. Mungkin tak? Kita tak tahu dia berapa million tahun yang dulu kan. Tengokkan dia bentuk macam buaya begitu kan. Wallahu alam, sekali rupanya memang mereka jenis haiwan bercakap. Kau hidupkan dia balik dan dia hidup dengan berserta dengan cakap. Wallahu alam. Ini semua kita tak tahu, ini cuma angan-angan sajalah. Mungkin spesies rabbit rupanya. Dabbah tu rabbit rupanya. Umpamanya ataupun spesies kura-kura ataupun spesies tupai ke, spesies apa pun tak tahulah, wallahu alam, tak tahu. Tapi haiwan yang besar yang melata. Entah spesies singa ke, entah spesies apa pun kita tak tahulah ya, tapi pokoknya haiwan yang melata. Kemudian matahari akan terbit dari tempat tenggelamnya. Tengok matahari terbit ini ialah selepas bila? Matahari terbit selepas Nabi Isa wafat. Matahari terbit daripada barat selepas Nabi Isa wafat. Lepas Nabi Isa wafat. Tapi Nabi sebutkan keadaannya dahulu sebelum Nabi Isa. Ya. Tapi sekuennya ialah matahari terbit dari barat selepas wafat Nabi Isa. Matahari yang akan terbit dari tempat tenggelamnya. Pada saat itulah Allah Ta'ala tidak lagi terima iman orang kafir dan tidak menerima taubat daripada orang-orang yang berdosa. Matahari terbit daripada barat. Ingat ya, Rasulullah SAW ini bijaksana. Rasulullah cakapnya benar. Itu siddiq tu benar.
Bukan hanya wrong info, bukan hanya kerana Nabi sangka. Nabi cakap semua tu fakta. Kau boleh kaji. Kalau kau kaji, kau tak jumpa pun, Nabi mencakap tetap benar. Nabi bertanya kepada para sahabat, apabila matahari tenggelam, kau tahu dia ke mana? Sebab mengatakan Allah dan Rasulnya juga mengetahui. Nabi bilang, adalah setiap kali apabila dia tenggelam, dia menghadap Allah. Dia pergi ke bawah arash untuk sujud pada Allah. Kemudian Allah mengatakan, dah terima laporan daripada matahari, sekarang terbit engkau di tempat engkau terbit balik semula. Maka terbit dia. Satu masa nanti dia sujud kepada Allah, Allah Ta'ala tahan dia 3 hari, 3 malam tak ada matahari. Nanti Allah Ta'ala bilang, terbitlah engkau di tempat engkau terbenam dari barat. Waktu tu lepas wafat Nabi Isa. Ketika itu apabila zaman Nabi Isa 40 tahun semuanya beriman belaka. Lepas wafat Nabi Isa saja sekejap orang mula gugur imannya. Sekejap tahu manusia. Tanpa kepimpinan, sebab itu di bawah kepimpinan yang betul tu adalah perlu ya. Di bawah kepimpinan satu orang alim, bawah kepimpinan satu orang saleh tu adalah perlu ya. Semogalah Allah Ta'ala bangkitkan bagi kita satu orang alim, alim rohani, alim rabbani yang dapat pimpin kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Maka di bawah kepimpinan Nabi Isa semua beriman. Lepas wafat Nabi Isa, mula orang-orang kufur, dah mula orang derhaka balik semula. Ketika itu nanti matahari akan terbit daripada barat. Maka yang kafir kekal kafir, yang berdosa kekal berdosa kalau yang tak taubat. Di sini masalahnya. Kita bilang matahari terbit, matahari terbenam, dia pergi sana pergi sini. Tak adalah matahari, apa kita bilang? Kalau kita bilang kalau kita malam, matahari ke mana? Kita malam tapi ada part of the world siang, betul tak? Putaran bumi menjadikan malam dan siang. Kita malam ada negeri siang, kita siang ada negeri malam. Ya, kitaran bumi sekitar matahari itu menjadikan tahunan 4 musim. The rotation of Earth cause day and night. The revolution of Earth around the sun cause the 4 season and 1 year count of calendar. Begitu ya. Jadi kita bilang matahari tak pergi mana-mana lah. Matahari tak pergi mana-mana. Kau cakap, kau mana tahu. Pokoknya Rasulullah lebih tahu. Pokoknya Rasulullah cakap semua dari Allah yang takbir segalanya. Ya, kalau Rasulullah cakap, itu lebih benar daripada kau punya teori. Ini bukan teori lah, ini betul lah. Kau tak percaya, kau tanya. Kita malam, kau tanya, ada negeri dia setengah siang tak? England tengah siang. Kita dah maghrib, Hadramaut masih petang. Kita dah subuh, Hadramaut masih malam. Hadramaut masih malam lagi. Ini pukul berapa? Kita pukul 7, dia masih pukul 2 pagi. Dia 5 jam dengan kita. Macam mana kau bilang matahari? Tak ada. Kalau Nabi dah bilang, dah bilanglah. Kita atas muka bumi ni tak ubah seperti semut atas talam tau. Semut atas talam ada teko, ada pinggan, ada cawan, ada apa semua. Orang bilang, ini teko, tiap-tiap malam dia bawa pergi dapur tau. Semut tak boleh napi lah. Tak adalah depan mata aku, ada pula dia ke dapur. Semut dengan teko, dengan talam-talam, dengan kau sekali dibawa ke dapur pun kau tak tahu. Betul tak? Jadi kita adalah atas ni, tak adalah matahari ada. Mungkin dengan matahari dengan kau sekali dibawa pun kau tak tahu. Kita kan di bawah terapung semua. Kita tak tahu sekarang ini kita berada di angkasa raya, sudah dalam which part kita tak tahu tau. Kita masih atas planet bumi. Planet bumi masih dalam solar system. Solar system masih dalam orbit dia semua itu. Tapi semua tu dalam the whole galaxy kita dah terapung ke mana pun pasal kita masih dekat sini. Semua atas talam dah dibawa ke dapur, dibawa ke laman, dibawa ke hall, dibawa ke apa. Semua rasa aku masih atas talam, masih nampak teko, masih nampak cawan. Tetapi dah dibawa ke mana-mana, kita tahu tak? Kita tak tahu. Nabi tahu. Maka matahari, pada ketika itu nanti kau cuba telefon orang England. Kau cuba telefon orang Hadramaut. Awak malam ke siang? Malam. Awak telefon China? Malam. Awak telefon Hong Kong? Malam. Awak telefon orang Muar? Malam. Semuanya malam. Tak ada matahari. Ketika tu orang-orang mukmin takut. Wah, ni kalau terbit ni barat tau ni. Kalau terbit barat. 3 hari tak ada. Mereka tobat. Sebelum terbit ni mereka tobat, jaga iman. Terbit saja daripada barat, pintu tobat dah tertutup. Orang yang kafir terus jadi kafir, yang jahat terus jadi jahat. Ketika itu umur dunia sudah seperti nyawa manusia dah sampai di kerongkongan. Keluar Mahdi saja, umur dunia seperti sudah mengalami sakaratul maut dan nak cabut. Sekarang dunia punya status sedang sakit teruk. Sedang sakit parah. Sudah mula kuat, tak kuat, kadang panas, kadang orang sakit kan itu kan, kadang demam, kadang sejuk, kadang tak boleh bergerak, kadang-kadang boleh bergerak. Begitulah. Buat kitanya sendiri ahli dunia. Lepas itu kadang boleh keluar, tak boleh keluar. Orang sakit boleh keluar tak? Orang kalau sakit, aduh sakit kepalanya. Jari tak sakit, aku nak keluar boleh tak? Jari pun kena
duduk dalam rumah juga. Kalau badan sakit, kita dunia dah sakit, kita pun kena duduk dalam rumah juga, tak boleh keluar. Kena tahan juga. Kena tahan juga. Nanti apabila sudah sampai bergejolak sangat, keluar Nabi Isa, itu kira, itulah Imam Mahdi, itu dah kira sakaratul maut, dunia sudah berlaku. Akan makin teruk, satu organ mati kalau pada manusia. Apabila matahari terbit pada barat, samalah seperti nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Apabila ketika itu tobat dah tak terima lagi, maka terbit daripada barat, terus yang orang mukmin tunggu saja. Few days saja after that berlaku kiamat besar. Dalam hadis ini Nabi sebut apa, matahari terbit pada barat. Kemudian baru Nabi sebut Nabi Isa alaihi salam. Nabi sebut Nabi Isa alaihi salam. Ikut sekuennya Nabi Isa dahulu, lepas Nabi Isa baru matahari terbit daripada barat. Begitulah tuan-tuan sekalian ya. Mudah-mudahan setiap tanda-tanda ini kalau tak jumpa ya bagus toh. Maknanya kau dah mati. Tapi dengan syaratlah mudah-mudahan mati dalam iman. Amin, Allahumma amin ya. Jadi kalau ngadap ini semua takut sekali, sangat-sangat takut. Takut apa? Takut imannya. Berlindung sama Allah, ya Allah, tetapkan iman kami ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala taatik, subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Semogalah Allah Taala terima kita, ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita. Jangan lupa puasa 3 hari. Ini hari, besok, lusa. Dambaan kita Nabi Muhammad.